Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 18, Inovasi bertambah mutu. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu katil mesra pengguna. Dan standard pembelajaran 5.3.2/1. Dari segi standard kandungan 5.3 ini, kita akan memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.3.2, kita akan memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks iaitu ayat seruan. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 6 ayat seruan dan membina 5 ayat seruan berdasarkan gambar dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 daripada 6 ayat seruan dan membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat seruan berdasarkan gambar dengan betul secara individu. Apa itu ayat seruan? Mari kita baca dulu apakah itu ayat seruan. Bila kita dah faham apa itu ayat seruan, cikgu pastikan boleh mengenal pasti dan membina ayat seruan dengan betul. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk melahirkan perasaan. Inovasi seruan ini ditanda dengan tanda seru iaitu akhir terbalik yang terletak pada akhir ayat. Ya, selalu ayat seruan ini menandakan perasaan marah, sedih, gembira, kecewa. Ya, inilah penggunaan ayat-ayat seruan yang perlu kita ambil peka. Perkataan-perkataan digunakan dalam setiap perasaan tersebut. Okay, contoh dia bagi di sini. Syabas, kamu berjaya. Ini kita mengucapkan tahniah. Kalau seorang kawan kita ya berjaya dalam sesuatu pertandingan, kita nak ucapkan tahniah, kan, menunjukkan perasaan gembira kita tu, kita boleh gunakan perkataan syabas, kamu berjaya, ya, menunjukkan perasaan gembira, pujian dan ucapan tahniah. Okey, contoh yang kedua. Wah, unik rekaannya. Ya, menunjukkan perasaan kagum, ya, bangga, ya. Boleh guna perkataan wah, ni perasaan. Ya, kalau kita rasa marah, Cis, berani kamu menentang aku. Itu kalau kita marah, kan. Kita tunda jari kat kawan, Cis, berani kamu menentang aku. Ya, itu. Kalau kita kagum, amboi, ya, cantiknya kamu hari ini. Boleh, ya, itu menambahkan perasaan-perasaan. Ya, kalau kita rasa sedih ataupun sakit, aduh, sakitnya kepalaku. Ya, itu menambahkan perasaan sakit. Ya, banyak ya perasaan-perasaan yang kita gambarkan dengan menggunakan ayat seruan. Yang pastinya kamu perlu meletakkan, jika kita membina ayat seruan, perlunya ada tanda I terbalik ataupun tanda seru. Ya, jelas. Murid-murid, ayat seruan, pasti kamu dah belajar dah perkataan ataupun kata seruan berserta dengan ayat seruan. Cuma kita imbau balik untuk kamu ingat balik apa itu ayat seruan. Okay, jelas. Jelas, kita teruskan. Ini ialah dialog di dalam buku teks kamu tentang katil mesra pengguna di antara wartawan dan Encik Amiruddin. Mari kita baca bersama-sama. Okay, ketika kita baca ini, jika kamu jumpa ayat seruan, kamu boleh kurungkan. Kerana selepas ini kita akan membincangkan tentang kenapasi ayat seruan dalam teks. Okay, jelas? Kita teruskan. Seorang wartawan telah menemu buah pengimpal besi yang menghasilkan ciptaan inovasi untuk orang kurang upaya OKU. Okey, ini dialog antara wartawan dan Encik Amiruddin yang juga merupakan seorang pengimpal besi yang melakukan inovasi menghasilkan katil untuk orang kurang upaya. Okey, kita baca bersama-sama. Syabas, katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Terima kasih. Ciptaan saya biasa sahaja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Bagaimanakah seterusnya idea membuat katil inovasi ini, tuan? Idea ini tercetus ketika melihat kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Dengan ilmu kimpalan dan idea inovasi, saya mereka cipta katil mesra OKU ini. Aduhai, simpati saya mendengarnya. Katil ini daripada sebuah katil besi bujang. Saya menciptanya seperti katil hospital. Katil ini boleh dilaraskan tahap sadarannya mengikut kesesuaian pesakit dengan menekan butang secara automatik. Wah, menarik sungguh fungsinya. Ya, katil ini juga mempunyai 2 fungsi. Katil ini akan berfungsi sebagai katil bujang apabila tidak digunakan lagi
saya memang memastikan hasil ciptaan berkualiti demi keselamatan pesakit. Nah, telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Terima kasih Tuan. Jika murid-murid lihat, kita dah baca tadi ya, ini perbualan antara seorang wartawan dan Encik Amiruddin yang menyerupakan pengimpal besi yang telah melakukan inovasi dalam menghasilkan katil mesra pengguna, ya, khususnya untuk golongan orang kurang upaya. Jadi wartawan ini telah meneramai beliau untuk bertanyakan tentang katil mesra pengguna ini. Okay, ya. Tercetusnya idea Encik Amiruddin ni untuk menghasilkan katil tersebut apabila melihat kepayahan isterinya yang sakit selepas pembedahan. Jadi berdasarkan ilmu yang dia ada dan idea inovasi, beliau telah mencipta katil mesra OKU ini. Ya, dia ambil daripada sebuah katil bujang dan dicipta seperti katil di hospital, iaitu ia boleh diselaraskan hab sandarannya mengikut kesesuaian penyakit dengan menekan butang secara automatik. Ya, inilah ya, jika kita ada kemahiran-kemahiran ya untuk melakukan inovasi, perkara ini amat digalakkan ya untuk menghasilkan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi untuk memudahkan orang lain. Okey ya. Jadi katil ini bukan saja boleh diselaraskan sandarannya, tapi ia menjadi dua fungsi, iaitu ia boleh bertindak sebagai katil jika tidak digunakan lagi, dan ia juga boleh digunakan untuk pesakit. Encik Amiruddin ini memang menghasilkan ciptaannya secara berkualiti untuk menjamin keselamatan pesakit. Di akhirnya, Encik Amiruddin telah memberikan risalah kepada wartawan untuk mendapat lagi maklumat lanjut. Ini perbualan antara seorang wartawan dengan Encik Amiruddin yang merupakan pencipta katil mesra pengguna. Okey, kita teruskan. Kita sudah baca tadi dan faham teks, kita perlu kenal pasti ayat seruan di dalam teks. Ya, sebelum itu cikgu dah ingatkan kamu perlu menggaris atau mengurungkan ayat tersebut untuk kita semak bersama-sama, dan pastikan ayat seruan perlu ditandai tanda seru ataupun I terbalik di belakang ayat. Itu paling mudah untuk kita kenal, itu ialah ayat seruan. Kita lihat ayat seruan yang pertama. Ya, syabas, katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Nampak tak? Ya, ayat seruan mesti ada tanda koma selepas kata seru dan perlu ditandai dengan tanda seru. Okey, yang kedua. Ciptaan saya biasa saja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Okey, dua ya. Yang ketiga, idea ini tercetus ketika melihat kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Ya, kamu jangan ambil separuh, ambil sampai tanda seru tersebut. Okey, lagi, aduhai, simpati saya mendengarnya. Okey, dah 4 ayat seru di sini. Ada tak lagi bahagian sini? Ya, slide yang kedua tidak ada, kita beralih slide yang ketiga. Wah, menarik sungguh fungsinya. Akhir sekali, telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Ya, jadi ada berapa ayat seru yang kita jumpa? Okay, ada 6 ayat seru dalam petikan yang kita baca sebentar ini. Ya, itu kita telah kenal pasti ayat seru dalam teks. Okay, kita lihat latihan seterusnya, membina ayat seruan berdasarkan gambar yang diberikan. Okay, yang pertama perkataan syabas. Okay, apa boleh kita bina? Syabas, katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi pada tahun ini. Okay, yang kedua, ya. Begini rupanya katil inovasi. Okey, yang ketiga, ciptaan saya biasa saja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional. Ya, Dan keempat, wah, hebatnya ciptaan katil inovasi ini. Dan yang ketiga, katil inovasi ini saya hadiahkan untuk kamu. Okey, jadi ini ayat yang kita boleh bina. Murid-murid boleh bina ayat lain ya yang bersesuaian menggunakan kata seru ini. Ya, tidak menjadi masalah. Ini hanya contoh cikgu tunjukkan. Kamu boleh bina lain dan kamu boleh lakukan semakan sama ada ayat seruan kamu itu betul kepada guru-guru bahasa Melayu sekolah kamu masing-masing. Okay, seterusnya kita teruskan dengan latihan interaktif, iaitu ayat seruan. Kamu boleh klik pada bahagian video penerangan. Kamu boleh sesuaikan kata seru dengan ayat yang telah diberikan. Pastikan kamu betul kesemuanya untuk menunjukkan kamu faham tentang ayat seruan. Inilah murni kita pada hari ini, kasih sayang.
Ya, jika kita lihat Encik Amirudin ni seorang yang penyayang kerana menghasilkan katil yang memudahkan pergerakan isterinya selepas mengalami pembedahan. Jadi, ini menunjukkan sikap kasih sayang seorang suami. Daripada inovasi yang telah dilakukannya diperkembangkan untuk diguna mesra oleh OKU yang berada di muka bumi ini untuk meringankan ataupun memudahkan pergerakan mereka. Inilah kasih sayang yang ditunjukkan dalam masyarakat, ya, kepada mereka-mereka yang hebat untuk melakukan inovasi. Bolehlah untuk melakukan pelbagai inovasi yang bersesuaian dengan kemahiran anda. Semoga ia boleh dimanfaatkan oleh semua orang yang memerlukan. Okay, sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk kita. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.